Hai, selamat pagi. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas kita yang berikutnya, iaitu kita akan bincangkan soalan karangan ataupun esei dalam kelas yang lepas, iaitu soalan 4 hingga soalan 6. Okey, jadi saya harapkan anda, murid-murid, cikgu dalam keadaan sihat, dan sentiasa mematuhi peraturan PKP, iaitu duduk di rumah masing-masing. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4, Malaysia perlu mengorak langkah ke arah penggunaan tenaga lestari. Bagi menggalakkan penggunaan tersebut, pelbagai usaha telah dilakukan. Bincangkan. Okey, dalam soalan ini, kita perlu mengenal pasti beberapa kata kunci. Okey, kata kunci tersebut akan membantu kita menjawab kehendak soalan. Okey, kita lihat ya. Kita lihat kata kunci yang pertama, iaitu apa dia? Ya, isu soalan. Okey, isu soalan di sini ialah penggunaan tenaga lestari. Isu soalan. Okey, apa kata kunci yang kedua? Kata tugas. Ya, kata tugasnya di sini ialah bincangkan. Okey, kemudian kata kunci yang ketiga ialah skop jawapan. Apakah kehendak soalan itu? Apa yang perlu kita berikan? Apakah idea-idea yang perlu kita berikan? Okey, kita tengok ayat demi ayat. Malaysia perlu mengorak langkah ke arah penggunaan tenaga lestari. Apa kata kunci di sini, ayat ini? Ada atau tidak arahan soalan? Yes, ada. Apa dia? Kata kunci perlu mengorak langkah. Maksudnya, kenapa Malaysia perlu mengorak langkah ke arah penggunaan tenaga lestari? So, kata kunci perlu di sini adalah kehendak soalan yang pertama. Okey, iaitu mengapa Malaysia perlu mengorak langkah ke arah penggunaan tenaga lestari? Kenapa? Kenapa kita perlu mengorak langkah ke arah penggunaan tenaga lestari? Okey, kita baca lagi ayat yang kedua. Bagi menggalakkan penggunaan tenaga tersebut, pelbagai usaha telah dilakukan. So, ada kata kunci di sini. Usaha. Okey, kata kunci yang kedua untuk skop jawapan. Okey, skop jawapan yang kedua ialah apakah usaha yang telah dilakukan bagi menggalakkan penggunaan tenaga tersebut. Okey, begitu caranya ya. Okey, kemudian kita tuliskan apakah kombinasi jawapan soalan ini. KS, KJ, kombinasi jawapan. Okey, ada dua kehendak soalan, maka kita boleh berikan idea 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, so kita lihat. Okey, isu soalan, penggunaan tenaga lestari, kata tugas bincangkan. Skop jawapan yang pertama, apa keperluan penggunaan tenaga lestari? Kenapa kita perlu gunakan tenaga lestari? Okey, yang kedua, usaha menggalakkan penggunaan tenaga lestari dan seterusnya ialah kombinasi jawapan 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Okey? Nah, jadi sekarang kita lihat skema jawapan yang diberikan oleh yang dapat diberikan ya. Okey, seperti biasa pengenalan anda boleh gunakan arahan soalan itu sebagai pengenalan. Okey. Kemudian idea yang pertama ialah mengapa perlu guna tenaga lestari. Kenapa kita perlu gunakan tenaga lestari? Okey. First kali kita mesti faham apa tu penggunaan tenaga lestari. Ya. Okey, maksudnya kita menggunakan tenaga yang penjimaatan tenaga,
kemudian kita menggunakan teknologi hijau, itu penggunaan tenaga lestari. Okay, kita menggunakan sumber-sumber semula jadi yang selamat, tidak memberikan ancaman kepada alam sekitar. Okay, itu antaralah yang kamu boleh faham. Okey, jadi bila kita sudah tahu apa tu tenaga lestari, maka kita boleh berikan. Kenapa kita perlu gunakan tenaga lestari itu? Okey, pertama ialah sebab bahan api fosil semakin habis. Okey, bahan api fosil semakin habis. Yang kedua, sebab kenaikan tarif tenaga elektrik. Okey, maksudnya lebih kadar membayar bil itu lebih tinggi. Okey, itu sebabnya. Kenapa kita perlu gunakan tenaga lestari. Okey, seterusnya ialah terdapat sumber tenaga yang lebih murah. Okey, contohnya kalau kita menggunakan sumber tenaga daripada cahaya matahari. Okey, dia lebih murah untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kita tidak perlu bayar bil bulan-bulan. Sebab bil yang bulan-bulan tu kan kita guna daripada tenaga hidroelektrik. Jadi kosnya lebih mahal. Okey. Seterusnya ialah sumber tenaga mesra alam. Ni, okey, terdapat sumber tenaga yang lebih mesra alam. Dia tidak mencemarkan alam sekitar, dia tidak membebaskan karbon dioksida dan sebagainya. Serta kalau banyak pembakaran bahan api fosil, dia akan menyebabkan penghasilan gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida. Okey, jadi itu antara sebab kenapa sumber tenaga lestari perlu kita gunakan. Okey. Seterusnya ialah idea kedua, usaha menggalakkan penggunaan tenaga lestari. Okey, ada beberapa usaha. Okey. Tertinggal di sini, usaha idea yang sebelumnya iaitu promosi menggunakan tenaga lestari, ya. Promosi menggunakan tenaga lestari. Sekarang ni lebih banyak diiklankan, ya, promosi menggunakan tenaga lestari. Okey. Ini akan merangsang pembangunan modal insan, untuk lebih berdaya cipta, kan. Okey. Jadi promosi menggunakan tenaga lestari itu antara usahalah. Usaha yang berikutnya ialah menyediakan bantuan kewangan. Okey, tertinggal di sini, ini idea 5. Okey, idea 6 menyediakan bantuan kewangan. Okey, menyediakan bantuan kewangan. Okey, kerajaan sediakan bantuan kewangan bagi memajukan pembekalan penggunaan tenaga lestari. Okey. Kemudian syarikat pengeluar dan pengguna tenaga lestari boleh membuat pinjaman untuk membiayai aktiviti yang menyokong pertumbuhan tenaga lestari. Okey, kemudian bantuan kewangan turut disediakan untuk menarik pelaburan dalam bidang tenaga lestari serta melaksanakan program latihan dan pendidikan bagi merangsang pembangunan modal insan dalam bidang dalam bidang tenaga lestari. Okey. Barulah kita lihat idea yang ketujuh, iaitu meningkatkan penyelidikan dan pembangunan. Okey. Kerajaan menggalakkan kajian terhadap sumber tenaga lestari dilakukan secara meluas. Okey, penyelidikan dan pembangunan turut dilakukan bagi mengurangkan penggunaan bahan tenaga bakar fosil dan juga mengurangkan masalah pemanasan global.
Seterusnya, penubuhan pusat penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan kemajuan sains dan teknologi tinggi bagi sumber tenaga lestari. Okey, huraian kamu mana-mana yang adalah, mana-mana yang berkaitan, mana-mana yang menerangkan. Okey, kamu boleh berikan markah kepada huraian kamu tersebut. Seterusnya ialah menyediakan tarif galakan. Okey, tarif galakan. Okey, bagi menggalakkan pembangunan tenaga lestari di Malaysia. Okey, kemudian tarif itu galakan juga merupakan mekanisme utama yang diguna pakai di Malaysia sebagai insentif dalam penjanaan tenaga lestari. Kemudian menggalakkan, merangsang, memudahkan dan membangunkan tenaga lestari di samping berkesan untuk mengurangkan penghasilan karbon dioksida. Okey, menyediakan tarif galakan. Okey, contohnya kita tidak mengadakan cukai yang tinggi, kan? Itu antaranya lah. Okey. Okey. Saya harap soalan nombor 4 anda dapat idea-idea ini. Okey. Dan juga huraian-huraiannya. Kemudian soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5. Kajian ahli sosiologi telah menunjukkan bahawa urbanisasi banyak mewujudkan impak ke atas masyarakat. Bincangkan. Okey, kajian ahli sosiologi menunjukkan bahawa urbanisasi banyak mewujudkan impak ke atas masyarakat. Bincangkan. So, isu soalan di sini ialah urbanisasi. Okey, IS. Okey, kemudian apa dia punya kata tugas? Bincangkan. KS. KT. Okey, KT. Kemudian apa dia punya skop jawapan? Kajian ahli sosiologi telah menunjukkan bahawa urbanisasi banyak mewujudkan impak. Impak. Kata kunci di sini impak untuk skop jawapan. Impak ke atas masyarakat. Impak ini dia ada dua. Satu positif, impak positif dan satu lagi impak negatif. Okey, so di sini ada dua kehendak soalan. Impak urbanisasi yang positif dan impak urbanisasi yang negatif kepada masyarakat. Okey, so jadi skop jawab kombinasi jawapan di sini ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey, ini adalah ringkasan kepada analisis kehendak soalan. Okey. Sekarang kita lihat skema jawapan. Skema jawapan untuk soalan nombor 2 ialah yang pertama kita pergi lihat dulu impak yang positif. Impak yang positif ialah mutu pendidikan meningkat. Okey. Bila berlaku urbanisasi setempat akan dapat meningkatkan taraf pendidikan. Okey, mutu pendidikan. Okey. Kerana apa sebab dia? Okey, mutu pendidikan boleh meningkat. Okey, sebab bila urbanisasi ini berlaku pembandaran. Di bandar ada banyak saluran kemudahan pendidikan boleh dibuka dan dikembangkan. Jadi mutu pendidikan meningkat. Okey. Kemudian seterusnya ialah impak positif yang kedua ialah tahap kesihatan bertambah baik. Bila berlaku pembandaran akan lebih banyak dibuka hospital, pusat-pusat kesihatan yang dapat menjamin kesihatan penduduk setempat. Kan? Okey, idea yang ketiga ialah mewujudkan infrastruktur sosial kemudahan infrastruktur sosial dapat diperluaskan. Okey, ada lebih banyak jaringan jalan raya. Kan? Ada lebih bermacam-macam keperluan infrastruktur. Okey, jaringan pengangkutan dan sebagainya. Ini dapat memberi kemudahan kepada penduduk. Dan hanya penduduk yang tinggal di bandar menikmati keadaan seperti itu. Okey, seterusnya ialah idea keempat, peluang pekerjaan bertambah. Di bandar ada banyak ataupun pelbagai peluang pekerjaan yang boleh diceburi oleh masyarakat setempat itu. Jadi ini adalah kesan positif urbanisasi. Okey.
Seterusnya ialah impak yang negatif pula. Impak yang negatif ialah masalah setinggan. Okey, biasa kita lihat di tepi-tepi bandar akan wujud bandar rumah-rumah setinggan, penempatan setinggan. Okey. Penempatan setinggan ini adalah penempatan haram. Jadi ini akan menimbulkan satu suasana yang kurang sehat. Kita tahu bahawa kawasan setinggan ini orang yang tidak ada rumah, tidak dapat menyewa tempat tinggal yang baik dan selesa, maka mereka membuat rumah di kawasan tanah-tanah kerajaan. Jadi kawasan setinggan ini biasanya tidak sehat ataupun kurang bersih. Okey. Impak negatif yang ketiga ialah kesesakan lalu lintas. Urbanisasi akan mewujudkan kawasan jalan raya yang dipenuhi dengan kenderaan. Jadi ini mewujudkan kesesakan lalu lintas. Kawasan bandar ini ramai orang, ramai penduduk yang sentiasa bergerak ke sana kemari kan. Idea yang ketujuh ataupun idea impak negatif yang ketiga, gejala sosial dan jenayah meningkat. Di bandar terdapat pelbagai jenis jenayah dan gejala sosial. Kerana mungkin terdapat golongan muda yang tidak mendapat pekerjaan, mengalami kesempitan hidup, dan mereka mungkin akan melakukan jenayah bagi menampung kehidupan mereka. Contohnya merompak, pecah rumah, kan, penjualan dadah dan sebagainya. So itu adalah antara idea-idea untuk jawapan soalan esei. Jawapan soalan esei. Kesimpulan, kamu bolehlah berikan kesimpulan yang ringkas. Contohnya, urbanisasi banyak membawa kebaikan dan juga keburukan kepada sesuatu kawasan. Walau bagaimanapun, melalui penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga polis Diraja Malaysia, keadaan dan situasi tersebut yang negatif itu dapat dikurangkan ataupun dikawal. Itu contohlah. So, kamu pilihlah mana-mana idea 3 daripada impak negatif atau 2 daripada impak positif atau 3 daripada impak positif dan 2 lagi daripada impak negatif. Jadi mana-mana idea itu boleh diberikan markah. Seterusnya ialah soalan yang ke-6, iaitu perbuatan memanipulasi bayi dan kanak-kanak telah menggalakkan kegiatan jenayah yang melibatkan mereka. Bincangkan. Isu di sini ialah apa dia? Ya, perbuatan manipulasi bayi dan kanak-kanak. Isu soalan. Kemudian, apa kata tugas? Bincangkan. Keti. Diikuti oleh skop jawapan. Apa yang dikehendaki oleh soalan? Kita baca lagi dari mula. Perbuatan memanipulasi bayi dan kanak-kanak telah menggalakkan, kata kunci, menggalakkan kegiatan jenayah. Skop jawapan. Kegiatan jenayah yang melibatkan mereka. Maksudnya di sini ialah, kanda soalan ini ialah, apakah perbuatan manipulasi bayi dan kanak-kanak ini, apakah aktiviti ataupun kegiatan jenayah yang boleh menjerumuskan mereka? Ataupun apakah kegiatan jenayah yang boleh terjadi kepada bayi dan kanak-kanak? Apakah kegiatan jenayah yang akan terjadi apabila perbuatan memanipulasi bayi dan kanak-kanak ini dilakukan? So di sini kombinasi jawapan adalah 5 tambah 0. Ini ringkasan kepada
analisis kehendak soalan. Okay, skop jawapan yang penting di sini ialah kita berikan kegiatan jenayah yang melibatkan bayi dan kanak-kanak. Apa kegiatan jenayah? Okay, yang melibatkan bayi dan kanak-kanak. Ada banyak ya, ada banyak. Kalau kamu melihat di televisyen, okay, melalui bacaan-bacaan di media sosial, di surat kabar, okay, kamu boleh lihat sendiri apakah kegiatan yang dilakukan dalam memanipulasi bayi dan kanak-kanak. Okay, memanipulasi bayi dan kanak-kanak. Maksudnya menggunakan bayi dan kanak-kanak untuk tujuan mendapatkan sumber kewangan. Contohnya, okay, contoh kanak-kanak diberi dikerah tenaganya untuk bekerja. Okay, contohnya kita lihat kanak-kanak jual tisu di jalanan, menjadi peminta sedekah, bayi dan kanak-kanak dibawa meminta sedekah. Okay, itu antaranya ya. Jadi apakah jenayah yang mereka akan lalui, okay, bila mereka dimanipulasi, okay? Itu yang kita kena berikan. Kegiatan jenayah yang melibatkan bayi dan kanak-kanak. So, idea kita di sini mesti menyebutkan kegiatan jenayah. Jenayah apa? Jenayah apa? Jenayah penderaan kanak-kanak, kan? Jenayah seksual dan sebagainya. Okey, kita lihat skema ya. Di sini ada. Okey. Ada 6 idea semuanya. Pertama ialah jenayah penderaan kanak-kanak. Okay. Kanak-kanak sering didera, okay, menjadi mangsa pada pengasuh dan ibu bapa, kan? Mereka kerap didera, dirotan, dipukul. Ada yang sehingga matilah, okay? Macam-macam jenis penderaan dilakukan kepada kanak-kanak. Kemudian menjadi mangsa penculikan, okay? Menjadi mangsa penculikan, penjualan bayi dan kanak-kanak, menjadi mangsa kepada penjualan organ, okay? Itu antaranya, okay? Yang kamu boleh huraikanlah. Kemudian mereka menjadi mangsa kepada pembunuhan, okay? Contohnya kanak-kanak itu dibunuh, dikelar, disembelih dan sebagainya ya. Banyak kes-kes tu berlaku di Malaysia kebelakangan ini. Okay, kemudian tahun-tahun kebelakangan ini ya kita melihat kanak-kanak menjadi mangsa, okay, kepada pembunuhan. Seterusnya kanak-kanak itu dijadikan buruh kanak-kanak, okay, untuk membantu keluarga mendapatkan sumber kewangan ataupun mencari makan lah. Okay? Mereka tidak dibenarkan ke sekolah, bersekolah, kan? Dan mereka diberikan pendapatan ataupun gaji yang tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Okay? Kemudian mereka menjadi mangsa kepada jenayah seksual. Okay? Terutama sekali kanak-kanak perempuan. Okay. Kegiatan ini kadang-kadang dilakukan oleh ahli keluarga sendiri maupun orang luar yang tidak bertanggung jawab. Okay. Seterusnya ialah jenayah memperdagangkan manusia. Okay. Contohnya jenayah penjualan organ kanak-kanak atau bayi. Kes ini melibatkan penculikan dan pembunuhan atau dihantar ke luar negara secara haram. Okay. Nah, ini adalah antara jenayah yang melibatkan manipulasi bayi dan kanak-kanak. Okay. Jadi mana-mana ke-6 idea ini yang ada dalam skrip jawapan anda akan mendapat idea, mendapat markah. Okay. 1 idea betul, 2 markah. Okay. Seterusnya. Okay. Soalan-soalan ataupun idea-idea ini, okay, kamu boleh tengok kamu punya huraian. Adakah dia berkaitan dengan penderaan?
Walaupun uraian kamu tidak menyebut sebiji sama seperti yang ada di dalam uraian-uraian ini, tetapi begitu je soalan 4 dan soalan 5 ya. Tetapi jika kamu rasa uraian kamu itu menerangkan tentang idea, kamu boleh berikan dia 2 markah. Jika dia diterangkan dengan jelas. Kalau tidak jelas, kamu bagi dia 1 markah. Dan kamu buat pembetulan. Bagaimana supaya dia dapat menjadi 2 markah? Seperti mana yang telah saya tunjukkan dalam kelas yang sebelumnya lah. Okey, jadi saya harap anda faham. Okey, dan jika berlaku sebarang kemuskilan, anda boleh tanya dengan saya lah melalui grup Telegram kita. Okey, sekian saja kita punya kelas hari ini. Kita jumpa lagi dan semoga semua dalam keadaan tenang, sehat dan dalam meneruskan PKP kita. Kita jumpa lagi nanti kelas. Okey, terima kasih.